Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kali ini satu lagi pemimpin daripada pembangkang. Namanya cukup famous, selalu kita dengar. Beliau juga pernah digantung parlimen. Biasanya mana-mana wakil rakyat yang digantung parlimen ini menjalani digantung parlimen mungkin melakukan satu kesilapan ataupun kesalahan. Jadi ini pasti memalukan parti beliau, memalukan gabungan Perikatan Nasional Pembangkang sebagai pembangkang hari ini. MP Machang, nama yang tidak asing lagi. Mungkin sesetengah orang akan melihat ini adalah satu perkara yang memalukan. Menurut kepimpinan amanah, Wan Faisal hina Jakim kata amanah Melaka. Pengerusi amanah Melaka, Datuk Ashraf Muklis Minghat, mendakwa cadangan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, PN Machang, agar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, diletakkan di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri sebagai penghinaan terhadap JAKIM. Amanah Melaka melihat cadangan tidak masuk akal oleh YB Machang ini adalah satu penghinaan ke atas JAKIM dan warga kerja yang selama ini berhempas pulas menjaga, mengawal dan memajukan pensijilan halal Malaysia sehingga Malaysia menjadi peneraju utama industri ini di peringkat antarabangsa. Di saat seluruh dunia mengiktiraf kualiti sijil halal Malaysia, mengapa pula YB Machang membuat tuduhan jahat ini? Cadangan ini wajib ditentang dan Wan Faisal mesti memohon maaf kepada warga kerja JAKIM atas penghinaan sebegini di dalam Dewan Mulia Parlimen. Semasa sesi Dewan Rakyat khas, Wan Faisal telah mencadangkan agar JAKIM diletakkan di bawah MITI. Ini kerana pemerolehan status halal merupakan salah satu isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat dalam rundingannya berhubung tarif timbal balik yang diperkenalkan oleh pentadbiran Presiden Donald Trump. Ashraf berkata, adalah memadai untuk Halal Development Corporation berada di bawah MITI. Ashraf turut menempelak Wan Faisal kerana memberikan cadangan gila dan berniat jahat. Cadangan paling gila rasanya hadir daripada ahli parlimen PN. Wan Faisal yang di dalam celahan kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri telah mencipta naratif jahat bahawa pensijilan halal di bawah JAKIM adalah bermasalah dan rumit sehingga menyebabkan negara luar sukar untuk masuk melabur dalam industri ini. Adakah ini boleh menyebabkan satu tindakan undang-undang terhadap MP Machang? Disamankah, ditangkapkah? Nah, akhirnya semua ini menjadi persoalan. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, antara berita yang hangat ketika ini adalah berkaitan dengan pemilihan PKR. Berkaitan dengan pemilihan PKR. Nama yang tidak asing lagi, Rafizi Ramli, nama Saifuddin Nasution disebut-sebut akan bertanding untuk pemilihan jawatan timbalan Presiden PKR ataupun kedudukan nombor 2 di dalam parti Perdana Menteri itu. Namun ada pula banyak sokongan ataupun banyak cadangan yang saya lihat di media sosial yang berkata Nurul Izzah, anak ataupun putri kepada PMX, pun layak untuk bertanding, bahkan beliau layak untuk menang jawatan tersebut. Tapi akhirnya Rafizi buat satu pengakuan. Setelah banyaklah cadangan yang kita lihat di media sosial, Rafizi perlu berundurlah, tak perlu tanding lagi. Ada juga cadangan bahawa memilih Saifuddin Nasution, cadangan untuk Nurul Izzah menang timbalan Presiden PKR. Akhirnya satu pengakuan Rafizi, Anwar rasa saya perlu tanding timbalan Presiden, kata Rafizi.
Adakah dengan kenyataan Rafizi ini sebenarnya menunjukkan Anwar tetap menyokong pemimpin ataupun kepimpinan PKR memilih Rafizi untuk terus memegang jawatan nomor 2 parti itu? Adakah dengan ini secara otomatis Anwar tidak mahu Nurul Izzah untuk jadi timbalan presiden? Mungkin juga takut digelar parti keluarga, kita pun tidak tahulah. Ataupun mungkin Anwar hanya mahu Rafizi terus menjadi timbalan presiden. Adakah sebenarnya hubungan di antara Anwar dan Rafizi begitu akrab sehingga Anwar tetap mahu Rafizi bertanding? Adakah sebenarnya Anwar Ibrahim nak jadikan Rafizi sebagai next PM ataupun next presiden? Nah, dalam artikel ini Rafizi mendakwa Presiden PKR Anwar Ibrahim dan pemimpin pusat partai itu Saifuddin Nasution mahu dia mempertahankan jawatan timbalan presiden. Rafizi berkata perkara itu dinyatakan selepas dia mengadakan 2 pertemuan dengan Anwar dan sekali dengan Saifuddin yang disebut-sebut berpotensi mencabarnya. Kedua-dua mereka memberi pandangan bahwa ada keperluan untuk saya kekal bertanding timbalan presiden dan menjadi sebahagian daripada kabinet. Persoalannya, kalau PM Anwar pun sudah setuju, Presiden PKR pun mahu Rafizi bertanding. Saifuddin Nasution yang dikatakan akan bertanding juga, tapi sebaliknya beliau sendiri mahu Rafizi pun bertanding. Adakah dengan ini, mana-mana camp dalam PKR yang menyokong Nurul Izzah untuk bertanding akan sabotaj ataupun berpaling tada? Nah, itu menjadi persoalan lah, sebab saya ada dengar kononnya ada beberapa cabang PKR yang menyokong Nurul Izzah bertanding. Bahkan Menteri Besar Selangor pun menyokong Nurul Izzah sebagai timbalan Presiden PKR. Nah, teman-teman, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan. Antara beberapa cerita-cerita menarik yang menarik perhatian netizen biasanya adalah cerita berkaitan dengan rasuah. Tapi lebih ramai yang akan tertarik sekiranya melibatkan pemimpin-pemimpin yang berprofil tinggi, terutamanya kepimpinan politik di Malaysia yang memang tidak asing lagi namanya yang terkenal. Antara siasatan SPRM, antara berita yang pernah menjadi buah mulut ramai orang adalah siasatan terhadap bekas Perdana Menteri UMNO, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Ini adalah keputusan terkini. Ismail Sabri sambung beri keterangan kepada SPRM. Artikel pada 7 Mei. Kenderaan membawa PM ke-9 itu tiba pada 10.54 pagi di Ibu Pejabat SPRM. Bekas PM Ismail Sabri Yaakob tiba di SPRM untuk menyambung proses memberi keterangan bagi membantu siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram dikaitkan dengan beliau. Nah, apa keputusan terkini? Antara keputusan terkini yang paling dinantikan oleh netizen, terutamanya yang sentiasa memerhati keadaan politik di Malaysia dan yang menantikan keputusan terkini siasatan ini. Antara keputusan terkini yang paling dinantikan adalah, adakah Ismail Sabri memang benar-benar bersalah? Adakah terdapat serbuan lagi bakal berlaku? Adakah ratusan juta berbilion ringgit lagi akan ditemukan? Nah, akhirnya semua ini menjadi persoalan. Tapi untuk keputusan terkini, ahli Parlimen Perak itu disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia semasa tempoh perkhidmatan beliau sebagai PM dari Ogos 2021 sehingga November 2022. Mungkin berkaitan dengan perkara ini ada kecaman yang kita lihat daripada media sosial, di TikTok, di FB dan sebagainya. Tapi akhirnya kita nantikan saja. Kita nantikanlah. Semoga tidak ada perkara buruk yang berlaku, karena saya percaya ramai yang meletakkan harapan, kepercayaan kepada Ismail Sabri bahwa beliau ini tidak terlibat dengan rasuah.
Namun sebelum ini pun SPRM sudah mengesahkan bahwa beliau adalah suspek di dalam siasatan ini. Case disiasat mengikut Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, siasatan SPRM berhubung kes rasuah melibatkan bekas PM Ismail Sabri kini mencapai tahap antara 15 hingga 20%. Jadi baru mencapai tahap 15 hingga 20%. Makna kata mungkin masih lama lagi lah perjalanan siasatan rasuah ini. Dan antara persoalan yang timbul sebelum ini, kalaulah Ismail Sabri ini memang terlibat rasuah lah, suspek, adakah ini akan membawa sedikit sebanyak pembawaan negatif terhadap UMNO? Adakah beliau akan dipecat, keluar daripada UMNO sebelum beliau didapati bersalah? Kita nantikan saja apa keputusan seterusnya.